إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tengok pada muka surat 426, juzuk yang ke-22, surah yang ke-33, surah Al-Ahzab, bermula pada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا
sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Baik, insyaAllah kita akan tengok sedikit terjemahan serta tafsiran dan beberapa istifadah yang kita boleh ambil daripada ayat 55 hingga ayat yang ke-62 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir, yakni penghalang, dengan bapa-bapa mereka, anak-anak lelaki mereka, saudara lelaki mereka, anak lelaki daripada saudara lelaki mereka, yakni anak menekan, anak lelaki daripada saudara perempuan mereka, yakni anak menekan. Baik, dekat tu dulu. Wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun. Dan perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. Wattaqinallah, dan bertakwalah kamu hai isteri-isteri Nabi kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Baik. Pada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-88, dia adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-54, iaitu berkenaan tentang adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi SAW. Ayat yang sebelum ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, Allah Ta'ala melarang isteri-isteri Nabi untuk bercakap tanpa tabir, tanpa penghalang. Maksudnya kalau ada orang di rumah Nabi, jangan siapa-siapa pergi tengok isteri Nabi macam tu saja. Baik. Pada ayat yang ke-55, Allah Ta'ala nak cerita keringanan. Sebelum ni Tuhan cerita hak ni tak boleh, tapi hari ni pada pagi ini ayat yang ke-55 Allah Ta'ala nak cerita siapa yang boleh pula dah. Ni siapa yang boleh untuk bercakap macam tu saja, ataupun dalam bahasa yang lain boleh dilihat aurat mereka. Ni boleh dilihat aurat mereka. Baik. Yang pertama iaitu bapa-bapa mereka, ayah-ayah mereka ni. Boleh. Baik. Ada orang tanya, pasal apa disebut abaihin, didatangkan dalam kalimah yang plural, kata jamak, ayah-ayah mereka. Baik, di sini merujuk kepada kalau ayah kandung ataupun ayah tiri boleh untuk tengok aurat tu, aurat yang kecil. Baik, aurat kecil ni apa dia tuan-tuan? Aurat disebut dengan aurat ringan, ada setengah sebut aurat ringan. Aurat ringan ni kita pernah bahas, antaranya ialah di bahagian rambut kepala ni, bahagian rambut ni, dan bahagian tangan. Kalau aurat-aurat berat daripada dada sampai ke paha, itu, ataupun bawah sikit sampai ke betis, itu tak boleh lah. Tapi kalau aurat-aurat yang ringan, ia dibenarkan. Pertama, bapa-bapa mereka, termasuk dengan bapa mentua sekali. Kemudian yang kedua, wala abnaihin, dan anak-anak lelaki mereka. Itu tak apa. Wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin,
anak-anak menakan daripada saudara-saudara lelaki ataupun anak-anak menakan daripada saudara-saudara perempuan. Itu anak menakan ni kira boleh. Itu. Okey, selesailah takat tu. Kemudian wala nisaihin. Ni siapa dia pula? Dan wanita-wanita yang beriman. Maksudnya wanita-wanita yang muslim boleh kalau nak menampakkan aurat-aurat ringan ni, boleh. Siapa perempuan yang tak boleh? Iaitu aurat antara wanita muslimah dengan wanita yang kafirah, wanita kafir. Sama ada kafir itu kafir harbi ataupun kafir yang zimmi, tetap tak boleh. Contoh. Kadang ni orang dah mula buat salon muslimah. Yang tukang gunting rambut tu bukan Islam. Dia mungkin nak tarik pelanggan daripada wanita Islam. Dia buat salon muslimah. Dia tak apalah, dia tak tahu hukum. Jadi dia buatlah satu sudut khas untuk ditutup langsir untuk orang Islam, wanita Islam digunting rambut kat dia. Untuk digunting rambut kat dia. Walaupun dibrandingkan, dijenamakan dengan nama salon muslimah, dan yang tukang gunting rambut itu ialah wanita yang kafirah, wanita yang bukan Islam, wanita kafir, maka hukumnya adalah haram. Maka ulama sepakat, ataupun kita tak boleh, saya tak maksud sepakat, jumhur ulama, kebanyakan, majoriti ulama mengatakan bahawasanya aurat antara wanita muslimah dengan wanita kafirah seperti wanita muslimah dengan lelaki ajnabi, sama. Semua itu adalah aurat kecuali di bahagian muka dan tapak tangan sahaja. Ulama mungkin khilaf dari segi aurat di mana, tapi jumhur ulama mengatakan muka dengan tapak tangan saja bukan aurat. Selain daripada tu aurat. Ada orang tanya, ni kan PLKN nak buat balik kan, tak tahu jadi lagi ke tak. Bila buat PLKN balik, mungkin akan disatukan dalam satu dom, satu bilik tu, ada wanita orang Islam kita dengan wanita yang bukan Islam. Katalah disatukan dalam satu bilik, tidak kena pakai tudung ke Ustaz? Ya, kena. Sebab dia tak sampai tahap darurat lagi, tak sampai tahap darurat. Maka kena pelihara aurat bukan sahaja dengan lelaki ajnabi, bahkan dengan wanita yang kafirah. Macam itu lah tanah. Tapi kalau yang berbalik pada isu salon muslimah tadi, walaupun pemilik dia tu orang bukan Islam, tapi yang tukang gunting rambut tu Islam, itu tak apa. Itu tak apa. Yang tu tidak menjadi masalah. Wala malakat aymanuhun, dan tidak menjadi masalah juga kepada hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Ulama dalam tafsir Ibn Katsir agak khilaf sikit, iaitu hamba sahaya ni hamba sahaya perempuan saja ke tak apa, ataupun hamba sahaya lelaki pun tak apa tengok aurat ringan ni. Ada dua khilaf pandangan. Yang pertama kata hamba sahaya yang perempuan saja boleh tengok. Pandangan yang kedua kata perempuan pun boleh, hamba sahaya perempuan pun boleh, hamba sahaya lelaki pun boleh. Wallahu a'lam. Habis aku. Wattaqinallah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Uniknya ayat ni pada tuan-tuan, selepas Allah bagi tahu suruhan dan larangan, Allah Ta'ala buat satu kata putih, wattaqinallah, bertakwalah kamu kepada Allah, hai isteri-isteri Nabi. Apa makna takwa? Takwa ni dia mesti mempunyai dua unsur ataupun dua elemen.
Ada dua elemen ni baru dia digelar sebagai muttaqin, orang yang bertakwa. Elemen yang pertama ialah imtithalu awamirillah. Dia buat apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, elemen yang kedua, wajtinabu nawahi, menjauhkan diri daripada apa yang Tuhan larang. Ada dua elemen ni, maka dia digelar sebagai orang yang bertakwa. Clear. Jadi bila Tuhan dah bagi tahu apa yang kena, apa yang jangan buat, maka itu adalah orang yang bertakwa. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah mengetahui dan menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir cerita, bila tutup ayat dengan Allah menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu ni, Allah Ta'ala nak habaq, wahai isteri Nabi, wahai siapa pun yang ada, siapa pun kamu di atas muka bumi, apapun status kamu di atas muka bumi, kamu tidak akan terlepas daripada penyaksian Allah. Baik. Kata ulama, apabila membahaskan tentang penyaksian Allah, saksi ini mestilah mempunyai 3 unsur. Ini menarik. 4 unsur. Bila kata saksi, bila kata Allah Maha menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu, syahidah ni mesti ada 4 unsur. Unsur yang pertama, saksi itu mestilah hadir. Macam mana orang nak declare kata dia tu saksi kalau dia tak ada kat tempat kejadian? Maka kata ulama, apabila Allah kata dia tu Maha menyaksikan, dia ada ketika dia tengok. Dia ada ketika dia tengok tiap-tiap perbuatan hamba dia. Yang kedua, Allah Maha menyaksikan bukan sahaja hadir, bahkan yang kedua melihat. Macam mana hari ini kalau ada orang kata saya saksi tapi dia tak nampak, dia mesti melihat. Yang ketiga, menyaksikan Allah itu bukan sahaja hadir, bukan sahaja nampak, tetapi juga mendengar. Dia dengar. Ada orang saksi tapi dia tak dengar. Dia nampak tapi dia tak tahu kawan ni cakap apa. Dan yang keempat, bukan sahaja Allah saksi dalam keadaan hadir, melihat, mendengar. Bahkan yang keempat, mengetahui. Ada orang mendengar, melihat, hadir, tapi tak tahu apa yang dia saksikan. Jadi Allah apabila dia kata dia Maha menyaksikan atas tiap-tiap perbuatan hamba dia, 4 unsur elemen ini ada pada penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala. Lantana habis dekat tu. Ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menakalkan pandangan daripada Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebut, apakah yang dimaknakan Allah selawat kepada Nabi? Adakah Allah juga sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Macam tu. Adakah Allah juga selawat kat Nabi macam kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Jawapannya sudah tentulah tidak. Allah Ta'ala cakap itu, kalau Allah Ta'ala cakap itu, Allah selawat minta kat Tuhan hak mana pula dah? Allah hak mana pula dah? Baik, kata Imam Bukhari, dia kata apa? Selawat di sini yusalluna 'alan nabi bermakna Allah memuji Nabi, ataupun Allah memberikan keberkatan kepada Nabi, ataupun kebaikan kepada Nabi. Bukan Allah selawat. Allah memuji, memberi keberkatan ataupun memberikan kebaikan. Bukan Tuhan selawat serupa macam kita selawat. Sedikit perbahasan berkenaan tentang selawat Nabi. Yang pertama, ada 2 perbahasan yang saya nak sebut. Yang pertama, yang dikatakan selawat kepada Nabi, isu yang pertama adakah boleh kita nak sebut Sayyidina ke tak payah sebut Sayyidina? Boleh tak kita nak sebut Sayyidina?
Baru ni tak ada lah, baru ni lama dah. Di sebuah negeri, di sebuah masjid, di sebuah negeri, dia bang, kalau tuan-tuan bisa tengok viral tu, dia bang, asyhadu anna sayyidana Muhammad, dia sebut tambah sayyidana. Apa hukum dia? Kita tambah sayyidina ataupun sayyiduna. Ulama berselisih pandangan dalam hal ini. Pandangan yang pertama kata tak boleh sebut sayyidina, pasal Nabi ajak kita tak sebut sayyidina. Pandangan yang kedua kata harus ataupun boleh kita menyebut sayyidina, kerana Nabi pernah, walaupun Nabi tak pernah kata aku ni sayyidina Muhammad. Apa makna sayyidina? Sayyidun ni maksudnya ketua ataupun penghulu. Kalau tuan-tuan bisa dengar orang Arab sebut ya Sidi. Sidi ni singkatan kepada sayyidi, wahai ketuaku, wahai tuan, kita kata. Sayyidina ataupun sayyidi maksudnya tuan, ketua. Walaupun Nabi tak pernah sebut dia tu sayyidina Muhammad, tapi dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut ana sayyidu waladi Adam, aku adalah ketua bagi anak-anak Adam. Jadi ini adalah satu polemik yang dia tak berkesudahan lah. Sama macam isu tahiyat, saya nak sebut Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dua-dua betul. Tapi saya lebih cenderung kepada pandangan sebut Sayyidina Muhammad ala wajhi ta'dib, dalam satu keadaan untuk menunjukkan adab kita dengan Nabi. Sebutlah, bukan nak berat mana pun dan tak salah. Dan jangan risau lah, takkan masuk neraka dengan sebut Sayyidina. Allah Alam. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ini menarik. Isu yang kedua, jangan kita silap faham berkenaan tentang istilah selawat dan qasidah. Jangan silap faham tentang selawat dan qasidah ataupun burdah. Jangan silap faham. Lagi dia duk faham qala al-badru alaina tu pun selawat juga. Ya Hanana pun selawat juga. Ya Badratin pun selawat juga. Tu tak kena. Hak tu qasidah. Hak tu qasidah. Jadi bezakan antara selawat dengan qasidah, burdah, puji-pujian. Apa yang lebih aula, selawat ke qasidah? Selawat. Tapi bukanlah bermakna kita kata maksudnya qasidah ni tak payah nak buat Ustaz, no? Tak, boleh buat. Boleh. Wallahu a'lam. Itu antara beberapa isu berkenaan tentang selawat. Baik, seterusnya, bila malaikat pula, kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-56 ni juga, bukan saja Allah selawat, malaikat pun selawat. Malaikat selawat ni macam mana? Selawat macam kita. Malaikat selawat macam kita. Ada pandangan yang lain, maksud yusalluna juga merujuk kepada malaikat mendoakan ke atas Nabi Muhammad. Macam tu. Habis. Selesai. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Iaitu Allah Ta'ala nak cerita apa ni? Allah dan para malaikat juga berselawat memuji Nabi. Tiba-tiba kita tak mau selawat kat Nabi. Jangan jadi orang yang kedekut, Nabi kata. Jangan jadi orang yang bakhil. Sahabat tanya, siapa orang yang bakhil tu? Apabila nama dia disebut, maka tidak dibalas dengan selawat kat atas Nabi. Bila orang sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Wallahu a'lam. Susah pada ayat. Seterusnya, pada ayat yang ke-57. Baik. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.
Baik, kita tengok satu-satu. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, orang yang menyakiti Allah. Ni kita nak bincang ni. Orang yang menyakiti Allah ni, dia menyakiti Allah macam mana? Adakah difahami dengan dia pukul Tuhan? Tak. Ada 3 pandangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, orang yang menyakiti Allah ialah orang yang melanggar larangan Allah. Hak Tuhan larang, hak tu dia buat. Hak tu orang yang menyakiti Allah. Golongan yang kedua iaitu golongan yang membuat patung berhala. Itu orang-orang yang menyakiti Allah. Yang pertama, orang yang langgar larangan Allah. Yang kedua, orang yang buat patung berhala. Pandangan yang ketiga ialah orang yang mencela takdir ataupun masa yang Allah Ta'ala buat. Contoh dalam satu hadis, Imam Ibnu Katsir riwayatkan daripada Az-Zuhri, kata Nabi SAW, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, sesungguhnya anak Adam telah menyakiti aku. Macam mana dia menyakiti aku? Yasubud dahri, dengan dia mencela masa. Dia mencela masa, dia menghina masa. Wa ana dahru, dan akulah yang cipta masa. Dia kata aqallibu lailahu wa naharahu, dan akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Contoh orang yang hidup di tempat yang ada 4 musim, negara 4 musim. Negara 4 musim ni, masa yang paling kita takut ialah masa musim sejuk dengan musim panas. Kalau musim sejuk, puasa masa musim sejuk syok. Sebab apa? Malam dia tu panjang, siang tu singkat, jadi puasa tu tak lama. Kalau hari tu nak jadi cerita puasa masa musim panas contohnya, siang panjang, jadi dia celah masa. Panjang masa ni, kita nak buka puasa pun lambat. Tak boleh, Tuhan tak suka siapa-siapa yang buat macam tu, seolah-olah dia mencela dan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala kata, jangan pula kamu cela, jangan menyakiti Allah dan Rasulnya. Ni menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Allah dan Rasulnya ni ada macam-macam, tuan-tuan. Ada macam-macam. Ketika Nabi hidup, ada cara cela Nabi, ada orang sakiti Nabi. Ada orang sakiti Nabi. Kuliah Jumaat baru ni kan, kuliah Jumaat baru ni ada apa diceritakan, sampai orang baling tai unta kat Nabi, perut unta, macam-macam orang baling. Tu sepasal lah ni Nabi dah tak ada, jadi macam mana menyakiti Nabi? Kita tak buat dah kat zahir zat Nabi tu, jadi buat lagu mana? Hina Nabi, kutuk Nabi. Saya ni dah secara peribadinya, kalau orang kafir hina Nabi, bukanlah saya tak marah. Dan kita tak heran. Bukan tak heran je nak, pasal kita tahu dah memang mereka tak suka kat Nabi. Hak yang kita geram sangat ni, hak orang Melayu Islam kita ni duk hina Nabi, tu tak boleh. Dia jadi tak kena sangat. Contoh orang Melayu Islam kita yang hina Nabi ialah daripada beberapa kalangan yang mengikuti fahaman liberal, yang memahami agama itu melalui konteks akal. Faham kau akal, apa hak tak kena dengan selera akal yang dia buat, tu tak kena. Macam hak sebelum ni kita baca tafsir berkenaan dengan Nabi duk kahwin ramai ni, mereka tak suka. Mereka kata macam-macam kat Nabi. Jadi orang-orang yang macam ni, orang dalam hukuman Islam, kalau orang hina Nabi, apa hukuman dia? Tak ada hukuman tak?
Dalam hudud, dalam qisas tak ada. Tapi dalam satu perbahasan nama dia ta'zir. Ta'zir ni apa dia? Hukuman yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Hukuman tu tak sebut secara jelas dalam Quran dan hadis. Contoh dalam Quran sebut as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma, pencuri laki, pencuri perempuan kalau sabit potong tangan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, penzina perempuan, penzina laki kalau sabit salah kena sebat 100 kali. Sebut dengan jelas itu hukuman hududnya qisas. Qisas ni bunuh balik. Tapi kalau satu lagi hukuman ta'zir, Quran tak sebut, hadis tak sebut. Maka dalam hukuman ni, ta'zir ni, dia punya level standard dia mesti bawah pada hudud. Bawah pada hudud. Kalau hakim nak bagi jatuh hukuman kepada pesalah, hukuman tu dia tak boleh sama standard dengan hudud ataupun qisas. Sebab hudud dan qisas kat sini, ta'zir kat sini. Ya, tuan dekat tak? Baik. Tapi ulama bincang, boleh tak kita melakukan ta'zir dengan membunuh? Sepatutnya tak boleh. Sebab qisas ni tinggi daripada ta'zir. Tapi kata ulama ada 3 keadaan yang menyebabkan ta'zir boleh dijatuhkan dengan cara membunuh. Yang pertama, as-sahir, penyihir. Kalau ahli sihir tu perbuatan sihir dia menjadi kafir dan perbuatan sihir dia tu menyebabkan dengan izin Allah orang tu mati, maka boleh bunuh dengan ta'zir. Yang kedua, al-jasus, iaitu tali barut ataupun kita kata spy, mata-mata musuh. Sama ada daripada bukan Islam ataupun orang Islam sendiri, jadi tali barut. Boleh bunuh dia kalau sabit salah. Dan yang ketiga, qatlu ala man sabbin nabi, orang yang menghina dan mencela nabi, boleh hukuman ta'zir dengan bunuh dia. Wallahu a'lam. Habis dekat tu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Siapa yang duk hina Allah dan Rasul, menyakiti Allah dan Rasul, maka Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat. Bukan takat dunia kena laknat, akhirat kena laknat. Dan Allah menyediakan azab yang besar, dahsyat untuk dia. Melainkan kalau dia bertaubat. Kalau dia tak taubat, dia kena laknat dan dia kena azab. Habis dekat tu. Seterusnya ayat yang ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin lelaki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sesungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang nyata. Baik. Tadi Tuhan kata jangan sakiti Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Jangan kita duk fokus jaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul saja. Ni ayat 58 ni Tuhan nak cerita. Bukan tentang kami saja, Allah dan Rasul sampai jangan sakiti. Orang yang beriman, lelaki dan perempuan, tak boleh kita duk buat lebih kurang kat mereka padahal bukan dengan apa yang mereka buat. Maksudnya mereka tak buat salah pun. Contoh kesalahan yang salah ialah dengan melemparkan qazaf, tuduhan zina ke atas wanita yang beriman. Tak boleh. Fitnah, mengadu domba, cakap benda hak tak elok pasal orang padahal orang tu tak buat sekalipun. Kalau orang buat tu, kalau orang tu duk buat juga, kita duk cerita juga ke orang lain, maka itu dah jadi membuka aib. Buka aib saudara si Islam kita, haram hukumnya. Kalau kita cerita benda tak betul, dia jadi fitnah. Nabi sebut al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu umpama binatang buas yang sedang tidur. Laknat Allah ke atas orang yang menggerakkan. Kalau dengan fitnah itu, dia mengundang bahaya, mengundang kesan yang sangat besar. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, di akhir-akhir zaman ni, dalam keadaan media sosial yang banyak ni, tahanlah lidah dan jari kita daripada membuat sebarang komen. Kadang ni kita duk tengok, macam betul dah kawan ni salah, mungkin ada kisah di sebalik tu. Tahan lidah, tahan jari.
Kadang ni saya nak buka Facebook ni kan, nak buka Facebook, buka media sosial ni, jadi takut. Jadi takut nak baca. Pasal orang tulis itu lebih kurang sangat. Lebih kurang. Saya kadang masa cetak gambar, kadang ni jangan kita terlalu lantang ketika memberikan pandangan. Sebenarnya kalau tanya saya, pandangan kita ni tak penting pun. Jadi ada baiknya tak payah bagi pandangan lah, senang. Tak payah bagi pandangan lah, senang. Berjela tulis pandangan ni. Kalau pandangan kita tu menyakiti hati orang yang beriman, esok lusa dia akan menjadi saksi di hadapan Allah dengan apa yang kita buat kat dia. Maka berhati-hatilah, tahanlah lidah dan jari kita daripada kita duk cakap seorang. Dia sebenarnya tuan-tuan, cakap seorang ni hak tak elok ni syok. Dengan benda hak kita puji orang dengan cakap benda hak buruk, mana lagi sedap nak cakap. Hak benda hak tak elok tu yang lagi sedap nak cakap. Tahan lidah kita. Walaupun benda hak kita nak cakap tu benda betul, tahan lidah. Tahan lidah. Semoga Allah Ta'ala memelihara lisan kita. Saya nak memetik dua hadis Nabi. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, barang sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun dia diam sudahlah. Hadis yang kedua saya nak sebut, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang itu, kata Nabi, ialah dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia, benda yang tak ada kena-mengena, benda yang tidak ada kesan pada iman dan amal, maka tinggalkan. Jangan duk masuk campur sekali. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa hak buat lagu tu cakap tak betul, maka sesungguhnya dia memikut pembohongan dan dosa yang nyata. Habis ayat 58. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, 55 hingga 58 atau lebih tepat lagi, saya sebut ayat 53 daripada hingga 58 ni dalam kaedah ilmu usul fiqh. Ayat-ayat ini disebut sebagai ayat muhkamat. Saya ulang sekali lagi, ayat ini disebut sebagai ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat-ayat hukum yang jelas. Itu ayat muhkamat, hukum yang jelas. Ayat-ayat hukum yang jelas. Jadi ayat-ayat ini wajib untuk kita beriman kerana bersifat qat'i, yang menjadi kata putus daripada Allah, sesat. Seterusnya sikit dan tanah, ayat yang ke-59. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul, katakanlah kepada siapa? Li azwajika, kepada isteri-isteri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri orang mukmin. Suruh kata apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya. Yakni apa? Jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar yang menutupi seluruh aurat wanita. Baik, saya syarah. Zalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ayat yang ke-59 ni juga ayat muhkamat, iaitu kewajipan wanita pakai jilbab. Jilbab ni kalau tuan-tuan buka dalam terjemahan ataupun tafsiran Indonesia disebut dengan kerudung. Jilbab ataupun kerudung ni macam mana? Tuan-tuan bisa tengok tak orang Arab Saudi hak pakai hitam semua tu, baju dengan kurdah dia tu sekali. Kalau ikutnya pakai lagu tu lah. Tapi maksud di sini ialah jilbab di sini pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Itulah jilbab. Tu. Pakai dengan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Tuhan sebut, siapa kena pesan lagu tu? Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, supaya mereka ini dikenali dan tidak diganggu. Ayat ni nak cerita tentang apa? Dalam konteks ayat ni, sekali saya bagi konteks secara umum. Dalam konteks ayat ni, dulu pada zaman masa orang Arab dulu ni, ketika ada hamba sahaya,
kalau tak pakai tudung dengan sempurna ataupun tutup aurat dengan sempurna, maka lelaki-lelaki Arab jahiliah akan menganggap perempuan tu dua. Yang pertama, dia adalah hamba sahaya. Yang kedua, dia adalah wanita yang jahat. Maksudnya kita kata macam pelacur lah, kita kata. Jadi kalau tak tutup dengan betul macam tu, maka dikhawatiri orang-orang lelaki Arab jahiliah yang jahat akan kacau isteri-isteri dan anak-anak Nabi serta wanita-wanita yang beriman. Macam tu. Tapi kalau pakai, dia akan kata, ni wanita yang merdeka, kita tak boleh kacau dia. Macam tu. Tapi dalam konteks yang lebih bersifat umum, lah hamba tak ada dah orang yang merdeka tak merdeka ke apa tu, tak ada dah, semua merdeka. Jadi dia kata, ustaz kalau macam tu saya tak mau pakai lah tudung aurat dengan betul. Ada secara konteks ayat pada ni ketika tu, secara umumnya ayat ni ayat muhkamat, kena tutup aurat dengan betul. Wallahu a'lam. Selesai. Habis dekat ayat 29. Ayat yang ke-60, Allah Ta'ala memberikan ancaman terhadap orang munafik dan orang yang membuat kacau bilau di Madinah. La illam yantahil munafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil Madinah. Sesungguhnya jika orang munafik, orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang yang menyebarkan khabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Nescaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Baik, ni Allah Ta'ala nak cerita apa pula? Dalam tafsir Ibn Katsir sebut orang-orang munafik yang tinggal di Madinah ketika tu, kerja buat mereka ni, mereka suka buat kacau, suka buat kucak dekat orang Islam di Madinah. Antara kekacauan yang mereka buat ialah menimbulkan kegelisahan di kalangan ahli Madinah dengan menyebarkan pembohongan. Bohong tu pasal apa? Bohong pasal nak bagi orang Islam Madinah takut, gelisah. Mereka suka buat apa? Mereka suka cerita, ada orang nak main serang Madinah ni, padahal tak ada siapa pun nak main serang. Tu dia. Tak ada siapa pun nak main serang. Mereka habaq kata ada musuh ramai nak main, padahal tak ada pakatan pun nak main serang orang Islam kat Madinah. Saja nak bagi orang Islam Madinah ni rasa risau dan resah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni jahat dan mereka ni akan diperangi dan mereka akan duduk kat Madinah sat saja. Tuhan bagi peluang untuk mereka duduk, lepas tu tak ada dah. Kalau mereka diperangi, mereka ni orang-orang yang lari daripada medan perang, orang-orang yang bersekongkol dengan pakatan Ahzab untuk serang Nabi dan umat Islam. Mereka ni memang jahat. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya saya antara orang kafir dan kafir harbi dan munafik, mana yang lebih bahaya? Orang munafik lebih bahaya. Pasal depan kita, mereka ni Islam, tapi mereka ni bersifat gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Jadi kita doalah semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada orang-orang macam ni, dan jangan jadikan kita daripada kalangan orang-orang yang macam ni. Selesai. Mal'unin, ayat yang ke-61. Mereka ini, yakni siapa dia? Orang-orang munafik ni dalam keadaan yang terlaknat. Aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Ayat ni jangan kita salah faham pula. Ustaz, saya dah jumpa dah orang munafik. Siapa dia? Kawan saya. Awak kawan buat apa? Kawan saya ni suka cakap mohong. Habis tu, mohong ni kan tanda-tanda sifat orang munafik. Jadi bolehlah saya perang dan bunuh dia? Tak boleh. Ni dalam konteks ketika Nabi duduk dah. Sehingga kekucaran yang dilakukan oleh orang munafik sehingga mengganggu keselamatan umat Islam, sehingga turun ayat untuk perang, baru pergi perang.
Macam tu. Wallahu a'lam. Bukan dalam konteks kita sekarang. Ustaz, saya nak bunuh kawan saya. Pasal apa? Pasal kerap sangat berjanji tapi tak buat pun. Tu tanda-tanda orang munafik. Jadi saya boleh perang dia? Tak boleh. Ini dalam konteks ayat tu. Wallahu a'lam. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Sebagai sunnah Allah, ketetapan Allah bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah, yakni segala ketetapan yang diputuskan oleh Allah, kita tidak memiliki keupayaan untuk mengubah ketetapan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3-4 minit mengakhiri kuliah subuh pada pagi ini, saya tutup dengan beberapa istifadah. 3 istifadah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 55 hingga 62 ini. Yang pertama, Allah suruh wanita menjaga aurat bukanlah untuk membebani mereka, tetapi sebagai tanda kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Apa tanda sebuah permata itu berharga? Apa tanda dia? Tanda dia berharga. Apa tanda barang tu berharga? Kalau kita pergi butik-butik hak mahal ni, macam contoh butik LV, Gucci dekat KLCC tu, kan, beg hak mereka letak tu, hak mahal tu, mereka bubuh dalam bekas. Kalau kita nak tengok, nak pegang, bukan kita yang pegang, ada orang dia nak pegang. Dan orang nak pegang tu pula dia kena pakai sarung tangan. Dia tak boleh pegang dengan tangan hak biasa. Sama macam kalau permata, batu-batu permata ni, dia ada cara dia nak pegang supaya tak hilang kualiti permata. Pasal cukup jaga dengan kemuliaan bernilai. Sebab tu orang sebut precious stone, batu yang berharga. Kalau takat batu-batu biasa ni, dia boleh pegang, letak kerih yang berharga. Bukan kalau kita pergi tengok orang jual kerih, bukan boleh suka-suka duk pergi sukat dengan jari. Ada pasalnya, takut nanti besi tu berkarat. Maka ada cara penjagaannya, pasal berharga. Jadi Allah mengangkat darjat wanita lebih daripada tu. Maka dijaga, walaupun dijaga dalam keadaan penuh teliti, tetapi tetap ada kelonggaran-kelonggarannya. Janganlah kita sampai rasa terbeban. Jangan sampai rasa terbeban, tak puas hati dengan Tuhan, sedangkan Tuhan sedang menjaga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, istifadah yang kedua yang kita boleh dapat, hati-hatilah. Guru tua kami selalu sebut, kadang saya pun tak buat juga. Dia kata apa? Jangan sekali cakap, jangan 10 kali cakap, sekali baru fikir. Lepas cakap, kerap sangat lepas cakap ni. Cakap, lepas habis cakap, tak tahu apa cakap tadi ni. Dia kena 10 kali fikir, baru sekali cakap. Bukan kena fikir, kena bilang 10 kali tu. Maksudnya fikir banyak kali sebelum satu-satu benda nak cakap, ataupun satu-satu benda nak tulis, ataupun satu-satu benda nak kena buat. Abang orang tua pernah sebut, telajak perahu boleh diundur, telajak cakap payah dah nak mundur. Itu yang kedua, hati-hati. Fikir dulu sebelum apa kita nak cakap, selidik dulu apa yang kita nak cakap. Termasuklah saya, kalau saya nak cakap sesuatu fakta dalam agama, saya kena selidik dulu, betul ke tak riwayat ni, ambil mana cerita ni, kena selidik dulu, bahaya. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba hendaklah kita menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Kalau kita boleh pedong, kalau kita boleh lendik, supaya bos kita, pemerintah kita tak marah kita, buatlah sehabis baik supaya tak kena marah, supaya tak kena potong gaji, supaya tak kena tindakan undang-undang.
Pasal apa kita dengan Tuhan kita buat lebih kurang. Kena lebih jaga dengan apa yang Allah Ta'ala larang kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat pencerahan dan kefahaman, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapatlah memperbaiki kehidupan kita dari semasa ke semasa, dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar itu sahajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat salah lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين.